untuk dibawa ke separuh akhir kedua. Dimulakan oleh pasukan Perak dengan 0-0. Herbati dihantar baik kepada Bergson da Silva dengan satu percubaan yang berjaya dikeluarkan. Mara bahaya awal untuk pasukan Perak. Johor Darul Takzim dengan cengkaman awal. Ya, amaran awal untuk Perak, tetapi Bergson yang berada di kedudukan offside apabila hantaran itu berlaku, tetapi ya, percubaan yang pertama memerlukan rakan-rakan untuk merencanakan sesuatu. Oscar Arribas cuba bergerak daripada sebelah kiri, switch play ke sebelah kanan untuk Herbati. Kawalan yang cukup menarik daripada Herbati. Manakah bola ini akan dihantar tinggi, menarik dengan satu tandukan. Gol awal di Stadium Perak dengan satu hantaran tepat sebagai gol buka panggung yang meletakkan Johor Darul Takzim di hadapan. Tandukan daripada Oscar Arribas. Lihat bagaimana hantaran ini. Hantaran yang baik daripada Oscar yang memulakan serangan tersebut. Tetapi apabila Wan Z berada di situ, Afif berada di situ, mereka perlu menekan Herbati dengan lebih pantas. Mereka perlu seseorang untuk cuba mendapatkan bola tersebut. Apabila dia dibenarkan lakukan hantaran, ia mudah untuk Oscar yang datang daripada belakang, attack bola dengan pantas dan tandukan yang jauh daripada penjaga gol, iaitu Farhan Majid. Farhan Majid tertewas dengan satu tandukan yang sempat melantun dan masuk ke gawang. Perak kini sedikit ketinggalan, namun mereka mengasak menggunakan Aiman. Luciano Goicoechea. Adil memastikan segalanya untuk sebelum sepakan penjuru. Satu tandukan yang berjaya dikeluarkan dan susulan. Sande Afolabi agak marah dengan situasi itu, memperkatakan sesuatu kepada pengadil. Dari sini satu hantaran yang baik daripada Luciano. Saya rasa apa yang Sande telah mengatakan adalah dia rasakan bola itu telah masuk, tetapi ia adalah satu save yang begitu pantas daripada Shihan, di mana Sio dengan tandukan tersebut, Shihan perlu berada di satu kawasan yang tepat pada masa yang tepat, dan kemudian refleksnya pula perlu tepat. Kad kuning kepada Afiq, tetapi mungkin kerana offense yang pertama tidak diberikan. Goicoechea membuka langkah untuk sepakan percuma. Rakan-rakan sudah pun bersedia di atas. Dilambung baik oleh Goicoechea, satu tandukan yang agak lemah yang dilakukan sebentar tadi oleh Jasper. Dari sini sepatutnya Jasper perlu lebih baik, mungkin kerana kedudukan badannya dia tak dapat nak. Jody Ahmad, hantaran tepat mencari Arif Aiman dengan satu lambungan. Majis daripada Arif Aiman daripada sudut sukar menjaringkan gol kedua. Gunakan gerak kaki yang cukup memukau. Hantaran daripada Jody Ahmad melantun dan masuk. Ya, inilah akibatnya apabila JDT mendapatkan jaringan awal, mereka akan bertambah keyakinan kedua dan ketiga akan datang sudah pasti. Dan Arif di sini dia bukan lihat untuk meletakkan bola semula untuk Forestieri, tetapi dia tahu di manakah kedudukan Farhan Majid.
yang kemungkinan boleh lebih baik. Kemungkinan dia perlu mendapatkan sentuhan ke atas bola Arif Aiman, tetapi Arif begitu cerdik untuk melambungkan bola di atas Farhan. Afiq Fazail datang dekat dengan hantaran-hantaran pendek yang diperagakan Bergson da Silva. Masih lagi Bergson, sedikit sungkit menyungkit, kembali kepada Bergson da Silva. Lihat bagaimana gerakan ini, Adni. Ya, Bergson dan Forestieri, itulah kesefahaman mereka di antara satu sama lain. Pergerakan Bergson sangat-sangat pantas dan bijak di sini, memperdaya dua pemain Perak, tetapi mungkin finish dia boleh lebih baik kerana apabila lihat Farhan keluar dengan begitu pantas, dia nak menggunakan Yusri memperkatakan sesuatu. Turning yang cukup baik daripada Afif. Gua Kecea untuk Wan Zek. Masih lagi Wan Zek Haikal berhadapan dengan Matthew Davis. Wan Zek Haikal hantaran ke tengah, tandukan yang terlepas sedikit tinggi. Namun masih lagi untuk pasukan Perak mengatur sesuatu. Gua Kecea, hantaran terakhir yang keluar terus daripada permainan. Pada Jodar Takzim yang setakat ini berhasil memberikan impak kepada permainan. Herbati lepas, bijak daripada Sandi Afolabi. Luka berada di hadapan, tapi sedikit lambat. Masih lagi Sandi Afolabi bercubaan dengan ruang yang dimiliki. Shihan masih kebal, satu percubaan yang cukup baik, Adni. Ya, memang tepat. Nampak seperti agak lambat daripada Sunday, tetapi dia masih mempunyai penguasaan bola. Luka pula. Wah, Shihan save dengan kepalanya kalau lihat dengan lebih dekat. Luka yang agak bernasib baik kerana Sunday sedang membuat percubaan ke arah Shihan dan jatuh kepada kaki Luka dan pantas untuk melakukan percubaan yang diselamatkan oleh Shihan. Sekali lagi sepakan penjuru yang perlu diguna sebaik mungkin. Gua Kecea dihantar tinggi baik tapi tepat kepada Shihan. Sepakan percuma untuk pasukan Jodar Takzim. Mereka juga cukup bahaya daripada set piece seperti ini. Dengan option-option yang ada untuk menghantar ataupun melakukan percubaan terus. Berti bersedia. Rendah saja dihantar satu percubaan. Sekali lagi dihantar ke tengah. Namun dikeluarkan oleh Sandi Afolabi. Pemain Perak tidak boleh leka ketika bola dihalakan ke kubu mereka. Dari sini bijak daripada Herberti menggunakan keadaan padang yang sedikit basah untuk melantunkan bola di hadapan Farhan. Yang berada di bangku simpanan kepada malam ini digantikan dengan Oscar yang terutama untuk jaringan tersebut, bagaimana dia telah memulakan hantaran juga. Satu lagi sungkitan Fernando Forestieri. Bagaimana duo penggempur ini? Afiq Fazail dengan satu percubaan. Tetapi yang lebih menarik perhatian kita, bagaimana jika Forestieri mendapatkan bola, hantaran-hantaran dekat dalam keadaan sempit diperagakan, Adni. Itu memang favourite mereka. Mereka suka untuk bermain 1-2 di antara satu sama lain. Untuk Bergson, Herbati Fernandez, Arif Aiman cuba melepasi Afif. Masih lagi Arif Aiman. Bijak daripada Arif Aiman. Sekali lagi cuba untuk memotong masuk tapi tidak berjaya. Shivan Pillay naik sedikit ke atas. Begitu besar ruang di sebelah kanan. Menghidupkan Sio Sunung. Hantaran tinggi di dada, dikawal dengan baik Wan Zek Haikal. Tapi ditolak kepada siapakah? Rakan yang berada berdekatan ke Forestieri. Terlepas sekali lagi. Tapi tenang saja kawalan daripada Jodar Takzim. Dipintas oleh Wan Zek. Manakah bola ini akan dihantar dengan satu percubaan yang ditangkap oleh Shihan.
Ya, percubaan Wan Zaid datang daripada kesilapan Jordi Amat yang kita tak banyak lihat dia. Jordi Amat melakukan kesilapan seperti ini. Shihan dihantar jauh ke sebelah kanan. Asakan daripada Arif Aiman ke atas Afif. Kochea memperkatakan sesuatu. Bukan layangan kad. Sambil sekali lagi suhu permainan yang semakin meningkat di Stadium Perak. Perlu dileraikan segera. Jika tidak mahu lebih banyak layangan kad dan pemain lebih awal meninggalkan padang. Tidak mahu situasi ini terjadi, kawal emosi. Karena anda sedang beraksi di pentas tertinggi bola sepak Malaysia. Dan ini semua datang daripada Luciano Goicoechea yang tidak perlu melakukan apa-apa. Panggil Goicoechea, Orestieri. Pertama. Dengan banyak serangan daripada Joe Darul Takzim, beberapa serangan daripada pasukan Perak yang boleh menghasilkan jaringan dengan beberapa situasi kelekaan daripada Joe Darul Takzim. Sambil kini masih ada lagi perkara yang perlu diselesaikan oleh Logis Suaren. Kuning kepada Arif Aiman dan Goicoechea. Satu lagi situasi yang merugikan pasukan Adni. Ya, sekarang dua pemain yang mengikuti kad kuning itu, Sande dan juga Luciano. Inilah yang apa yang berlaku di antara Arif dan juga Afif Ashraf. Tetapi selepas itu kita boleh lihat Goicoechea menampar Matthew Davies, sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Berlaku di separuh masa kedua. Pengesahan Luciano Goicoechea dengan kad kuning dalam situasi sebentar tadi yang saya kira tidak perlu. Pasukan Joe Darul Takzim dan menamatkan separuh masa pertama dengan kedudukan 2-0. Itu antara cerita untuk Joe Darul Takzim di Stadium Perak itu. Membaca arus permainan di separuh masa kedua, pastinya Yusri Cik lah ada banyak perkara yang diperkatakan. Akan melakukan satu hantaran. Jordi Amat, Bergson, Feroz antara yang bersedia. Goicoechea, Siosunung, rakan-rakan perlu berhati-hati. Sambil satu hantaran terus dilakukan dan satu tumbukan keluar. Azalinullah, apakah satu respon daripada pasukan Perak? Tapi sedikit lambat terkepung di antara pemain pasukan Joe Darul Takzim. Perak cuba mengatur sesuatu. Wan Zaid Haikal. Larian daripada sebelah kiri untuk Afif. Di manakah kedudukan rakan hantaran tinggi dengan satu tangkapan kemas sekali lagi daripada Shihan. Menggagalkan situasi itu. Ya, sepatutnya boleh lebih baik daripada Afif. Lariannya cukup sempurna. Timing hantaran daripada Wan Zaid adalah sempurna juga. Tetapi di sini dengan masa yang dia perolehi, ia perlu satu hantaran yang lebih baik. Terlalu dekat kepada penjaga gol. Ia perlu jauh daripadanya. Senyum saja Yusri di belakang.
Pada anak-anak buahnya, apakah yang akan dihasilkan daripada sepakan ini? Luciano Goicoechea, hantaran baik menuju ke kawasan bahaya. Sunday Afolabi yang meluru ke arah beliau. Ya, baik daripada Feroz mengikuti bola sehinggalah saat yang terakhir. Akan percuma untuk menukar angka 2 menjadi 3. Farhan Majid sedang melihat benteng yang dibina. Tidak mahu lagi bolos buat kali ketiga. Jelas terpapar di wajah Farhan Majid. Sambil Forestieri, Arif Aiman Herbati berada di sebelah kanan. Satu lencongan baik dengan satu tandukan daripada Bergson sebentar tadi. Taklah jauh, Bergson berdakwa dia ditarik. Ya, hantaran yang cukup baik daripada Forestieri. Di situ kita boleh lihat Bergson kecewa dengan dirinya kerana dia meletakkan standard yang tinggi bagi dirinya. Arif Aiman untuk Bergson. Cuba mengawal sambil ditekan oleh Shevan Pillay. Arif Aiman berhadapan dengan dua pemain, tidak lepas. Perak kembali mendapatkan penguasaan Sesenung. Masih lagi mengawal Faris Izdiham. Sunday Afolabi. Kawalan di kawasan sendiri. Terlalu lambat untuk menggerakkan bola ke hadapan. Sambil JDT juga pantas untuk segera turun ke bawah. Bijak gerakan daripada pasukan Perak, ada sedikit tarikan. Kad kuning kepada Oscar Arribas. Semakin rancak apa yang dipamerkan. Dari sini satu larian yang baik daripada Aiman yang dijatuhkan oleh Feroz yang menerima kad kuning tersebut. Pengesahan Feroz Baharudin, maafkan saya, bukan Oscar yang mendapat kad kuning. Jadi semakin rapat, semakin dekat Perak untuk mendapatkan sesuatu daripada penguasaan ini. Sorakan daripada ribuan yang datang. Mereka mahukan jaringan, mahu pasukan ini dijulang. Goicoechea membuka langkah. Tetapi agak mengecewakan Adni. Satu sepakan percuma dalam tekanan, boleh kita katakan. Apabila Luciano mendapatkan bola tersebut, dia dapat melepaskan diri juga daripada Oscar yang meletakkan kaki kanannya di hadapan Luciano Goicoechea. Dan mungkin agak nasib baik tidak menerima kad kuning. Bagi saya tackle tersebut satu tackle kad kuning. Sambil Wanzek yang akan mengambil sepakan ini. Dia akan melakukan satu percubaan terus. Shihan perlu bersedia dalam keadaan ini. Dia tidak mahu bolos. Syarat jelas daripada Shihan. Wanzek akan menggunakan teknik, akan menggunakan kekuatan dengan satu rembatan. Yang tersasar sebentar tadi. Ya, nampak agak berbahaya. Saya rasa ia tidak jauh, tetapi Shihan tak ada reaksi. Sangat-sangat yakin yang bola itu akan keluar. Tapi teknik Wanzek cukup berbahaya bagi seseorang penjaga gol. Forestieri sekali lagi berbahaya, mencari Bergson, cuba mengumpan kembali tapi tidak berhasil. Membantu Arif Aiman. Hantaran kepada Herbati,
Habati Fernandes dengan satu percubaan. Susulan daripada Baksan, tolakan kepada Forestieri. Bendera pengadil sudah diangkat. Walaupun gerakan itu cukup tersusun dan sedap dipandang, gerakan yang dihasilkan. Ya, hampir saja Herberty, Bergson dan juga Forestieri menambah derita penyokong Perak. Tetapi Bergson berada dalam posisi offside apabila Herberty melakukan percubaan tersebut. Switch pilih ke sebelah kanan. Arif Aiman. Sekali lagi sungkitan. Tolakan mudah. Baksan terkena palang. Susulan daripada Arif Aiman. Tenang saja percubaan. Bahaya untuk pasukan Perak. Sandhya Afolabi. Shivan. Respon daripada pasukan Perak yang mau segera menggerakkan bola ini. Agak bersahaja Jodar Takzim dalam kawasan Perak sebentar tadi, sambil Goicoechea sedang menggerakkan rakan-rakan di atas. Wanzek, Sunday kembali kepada Wanzek. Goicoechea rendah, percaya dihalang oleh Jody Amat. Dan JDT melakukan pertukaran. Takahiro Kunimoto yang akan masuk menggantikan Herberty Fernandes. Di penat Bergson, Forestieri, Afiq juga, pemain-pemain Perak juga ramai yang nampak. Arif Aiman, satu percubaan terus yang terbias kepada Afif. Dan JDT miliki sepakan penjuru. Masuki 70 minit. Asakan-asakan daripada Arif Aiman yang amat diperlukan oleh Jodar Takzim. Sambil Kunimoto yang mengambil tempat untuk sepakan penjuru. Dihantar tinggi baik dan satu tandukan daripada Syarul Saad. Nadah sahaja kepala untuk jaringan ketiga. Dan Farhan Majid tertewas sekali lagi. Antara berkualiti daripada Kunimoto, tepat kepada kepala Syarul Saad yang hanya perlu mengarahkan bola ke gol. Tak ada apa yang Farhan boleh lakukan. Ia adalah satu tandukan yang cukup-cukup baik daripada Syarul Saad, kuat, dan juga ia melantun di hadapan penjaga gol yang menjadikan ia lebih sukar. Tapi bekas pemain Perak ini telah menjaringkan gol. Jaringkan gol menentang pasukan lamanya. Dan satu sekadar keraian ringkas menghormati pasukan lama. Goicoechea dilambung baik kepada Susunung, tapi terkepung di antara Feiruz Baharudin. Permintaan daripada Wanzek. Satu sepakan percuma daripada arah kanan, kini di sebelah kiri pula. Ataupun dijatuhkan oleh Hong Wan sebentar tadi yang dipersalahkan dalam situasi Wanzek yang mahu memusingkan badan, mahu melakukan turning. Jihan sedang mempersiapkan benteng. Ada dua pemain, Arif Aiman dan juga Forestieri. Goicoechea jauh mencari ke hujung sana. Berbaki 16 minit untuk dimainkan. Ya, sekurang-kurangnya dapatkan satu gol ataupun cuba mendapatkan sekurang-kurangnya dua. Kerana apabila berada 3-0 di belakang, kita telah lihat apa yang telah berlaku kepada Kelantan. Negeri Sembilan juga
Apabila mereka berada terlalu jauh di belakang, tak ada peluang untuk mereka kembali. So sekurang-kurangnya perlu mendapatkan gol untuk membina keyakinan mereka. Dan kini dengan squad depth yang ada pada JDT, membawa pemain-pemain yang berkualiti daripada bangku simpanan. Ini kedua-dua pasukan sudah pun menunjukkan keletihan. Jadi penggantian pemain adalah satu kemestian untuk menghidupkan momentum sambil Wanzek bergerak daripada sebelah kiri, hantaran ke tengah. Guacochea untuk pasukan Perak. Cantik! Gol yang dicari terhasil daripada Guacochea. 18,000 penyokong yang meletus, meledak melihat kepada jaringan itu. Dari sini kesilapan daripada Syarul saat memberikan peluang kepada Wanzek, dan apabila itu berlaku, JDT tidak berada dalam posisi-posisi yang tepat untuk menghalang gerakan ini. Dan Guacochea, ya, ketenangan beliau dan meletakkan dia jauh daripada kedudukan Shihan. Satu gol yang sangat berkualiti daripada Luciano Guacochea. Sampai terus Kunimoto menggerakkan bola di hadapan, cuba dikejar oleh Bergson. Fernando Forestieri Sumare antara yang berada dalam kawasan pasukan Perak. Jaringan kebangkitan daripada pasukan Perak. Masih lagi ada masa. Namun kini bola di kaki pasukan Joe Darul Takzim yang segera dikeluarkan. Baru sebentar tadi kita memperkatakan bagaimana Perak akan mendapatkan jaringan berdasarkan data yang kita bacakan. Namun kini Nazmi dihantar baik ke tengah. Guacochea kembali bernafas pasukan Perak. Wanzek begitu luas ruang dimiliki sebentar tadi, Adli. Ya, Wanzek berada di sebelah kiri. Luciano juga berada berdekatan, tetapi akhirnya satu percubaan daripada Aiman Yusni yang sepatutnya dia perlu lebih tenang. Untuk warga Perak, Joe Darul Takzim satu hantaran lolos cukup menarik dan satu chip untuk jaringan mudah pasukan Joe Darul Takzim. Ketika kita memperkatakan kebangkitan pasukan Perak, satu lorongan berbisa daripada Bergson mendapatkan Nazmi dengan satu sungkitan menewaskan Farhan Majid. Kelekaan yang akan dihukum oleh pasukan Joe Darul Takzim. Sedikit terleka dihukum. Ya, ia berlaku dengan begitu pantas. Kita baru saja melihat pemain baru dimasukkan, di mana Yusri mahu cuba untuk mendapatkan sesuatu, tetapi di sini kesilapan Shivan yang tidak dapat memintas bola tersebut, dan Nazmi Faiz. Inilah Nazmi Faiz, ketenangan beliau. Dia mengetahui di manakah kedudukan penjaga gol dan hanya perlu satu sedikit chipping daripada Nazmi untuk memberikan gol keempat. Sungkit yang memberi makna, sungkit yang memberi jaringan, sungkitan daripada Nazmi Faiz yang memberikan tambahan jaringan keempat untuk Joe Darul Takzim. Tambahan jaringan diperlukan supaya lebih banyak gol berada dalam bakul jaringan. Wanzek Haikal bersedia melihat penjaga gol, melihat benteng, namun Guacochea ditepis oleh Shihan, menggamatkan seketika Stadium Perak. Satu lagi sepakan percuma diberikan. Cik Suhairi masuk menggantikan Afif dalam berbaki 5 minit untuk dimainkan. Guacochea tapi ditanduk keluar oleh Feroz. Serangan balas daripada pasukan Joe Darul Takzim. Mereka bertebaran di atas. Larian daripada Oscar Arribas meluru ke atas dengan satu peluang, tetapi terbias kepada Shivan yang sedikit
meredakan sakan daripada Jodar Takzim. Farhan Majid dihantar terus kepada Wan Zek sambil bergerak di sebelah kiri pula. Gerakan daripada Hakimi, cuba mengorak langkah di antara dua pemain, dihantar tinggi ke sebelah kanan. Satu libasan mungkin boleh dilakukan. Attacking daripada pasukan Perak ditamatkan dengan satu percubaan yang agak meliar sebentar tadi daripada Aiman. Ya, percubaan yang baik daripada pemain-pemain Perak. Sini Oscar Arribas yang dapat bola di saat yang terakhir, tetapi di sini saya rasa Aiman Yusni dia perlu berfikir dengan lebih dengan satu sifat sabar, kerana masih ada pemain-pemain yang berada dalam kawasan penalti di JDT yang boleh melakukan sesuatu. Hanya letak saja bola semula dalam kawasan penalti. Kini poket kiri dan kanan. Sakat ini berhasil mendapatkan satu jaringan. Aiman untuk Sande melebarkan ke sebelah kanan, memerlukan satu hantaran baik, tetapi terbias kepada Oscar untuk sepakan penjuru. Pendek saja dimainkan. Satu lagi lencongan baik Sande, tapi dikawal rapi oleh Jody Ahmad. Dan tamat aksi di Stadium Perak Ipoh. JDT terus unggul mengatasi pasukan Perak yang melaunkan kebangkitan sebentar tadi, tapi belum cukup untuk mengejar Jodar Takzim yang memperagakan satu display permainan yang cukup berkualiti. Have some fun. Round one. Fight. Let's see what they try to do here in the first round. There's a drive rush to throw the opponent off balance. So, a drive rush can really close the distance, putting moves that would otherwise be out of reach in that sweet spot to launch a surprise attack. This is the perfect range to reach out and tag him with something. Throws them to negate the block. Taking stock. Heading into the end game now. Charges forward. With the life gap, picks up the win with the projectile. Good read. Player one on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on. Round two. Fight. Who's going to start things off? Jumps up. Delivers the pain right to their doorstep. Player one will look to apply pressure here. Knockdown and a super art. Player one holding on to that corner advantage. Can they keep on him? Player one is in a pretty good situation, experiencing burnout. Charges forward. Player one will have to deal with this dangerous bout of burnout for a while. This Shin Hashogaki is gonna sting. Just goes for it at this range. Oh, they're in the corner now. No running away. In there! Player one made all the right moves in that fight. So I've been thinking about strength, man. Strength, might, the power to fight.
Is it money, authority, a cool job, a ton of likes? Okay. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just gotta get to it. We fighting fools are all getting to it on the streets.